Okey, Assalamualaikum. Guys, okey, so sekarang ini kita nak buat kuah kacang Okay, antara bahan-bahan kita pada hari ini okey, kita perlukan sedikit bawang putih, okey, lebih kurang dalam 2 ataupun 3 ulas. Okey, kita perlukan bawang besar kalau korang suka bawang merah, pulang pada korang bawang merah lah. So kita ada halia, kita ada sedikit lengkuas, kita gunakan juga 2 batang serai dan juga sedikit cili. So kejap lagi kita tunjukkan cara penyediaan dia. Okay, next. So kat sini kita buat penyediaan untuk kacang dia dulu. Okay, so kita kena panaskan kacang atas kuali tanpa minyak. Masak kacang ni biar sampai garing ada orang suka separuh masak separuh garing. So kat sini kita buat jangan sampai garing sangat. Okay, so kita panaskan kacang tanah di atas kuali dulu, di atas dapur Okay, so kita tunggulah hasil dia nanti. Okay, kita kacau dia, sentiasa kacau. Kacang ni kena sentiasa kacau. Kalau kita biarkan dalam masa 2-3 minit pun dia akan jadi hitam bahagian bawah dia. So kena sentiasa kacau. Okay, ni wife saya yang masak saya cuma tolong sahaja. Okay, sini kita buat kuah kacang yang simple saja. Bagi yang baru belajar tu boleh lah follow cara masak dia. So kalau bagi yang dah expert tu jangan komen yang lebih-lebih Okey, kita teruskan kacau dia sampai dia masak. Nak sebut tak tahu, orang yang pandai masak je sebut dia tahu. Kita ni main sebut saja. Okey guys, kalau ada petua tu bolehlah letak komen ke ataupun pada ulasan dia nanti Okey, kalau kata yang ada resepi yang lebih sedap ke lebih enak daripada yang ni, okey, so boleh komen lah. Kita cuba buat simple-simple sahaja, mana tahu ada bahan-bahan campuran yang lain. So kacang ni terpulang kepada korang kalau ada nak sekilo ke setengah kilo ke 250 gram ke apa, terpulang berapa banyak ataupun banyak mana yang korang nak okey, tapi jangan sampai membazir dah lah okey, ikut sukatan yang korang nak masak. Untuk nasi empit ke berapa, ataupun kuah kacang untuk sate ke berapa, okey, korang pandai-pandai bajet lah. Okay, saya buat ni untuk saya simpan stok untuk besok juga. Ini untuk makan dengan nasi empit. Okey, sekejap lagi kita tunjuk cara-cara dia lah, penyediaan dia. Okey, teruskan kacau Buka api jangan buka terlampau besar Okey, buka dengan api yang sederhana. Okey, so kalau nak buka besar macam ni besar, so tak payah, nanti cepat hitam. So tambah sikit saja api dia kalau nak cepat lah. Okay, dia kena sentiasa kacau sentiasa kacau, teruskan kacau dia. Okey guys, sambil korang kacau tu, okey, korang boleh sambil tu tengoklah Google apa benda yang patut apa benda yang patut untuk sediakan bahan-bahan dia. So untuk tambahan lah, ada nak bagi sedap, ada yang bubur lengkuas, ada yang bubur halia Okey, so itu kalau nak penuh lah. Kalau nak buat simple, okey, terpulang pada korang lah nak kurangkan bahan dia ke So teruskan kacau juga teruskan kacau sampai kacang tu separuh garing lah, jangan sampai garing sangat. Nanti garing sangat tak sedap juga. Ada yang tak suka sampai garing, okey, ada yang suka separuh masak. Okey, kita teruskan kacau dia Okey, lepas dia dah masak ni, korang jangan terus ni pula, jangan terus masak dia, kena tapis dulu, kena buang kulit dia dulu. Okey, lepas buang kulit dia nanti
baru kita boleh teruskan dengan langkah seterusnya. Okay, ada yang suka nak buat kuah kacang ni, ada yang suka kacang ni jangan tak sampai separuh masak pun, sebab ada yang kata apa, nak bagi rasa kacang tu. Tapi ada yang suka sampai garing. Terpulang lah Okay, teruskan kacau. Okay, dan kemudian kita akan lihat hasilnya sebentar lagi. Okay. Okay, sampai tu kita teruskan lagi Okay. Dan sampai tu kita boleh teruskan dengan bahan-bahan yang seterusnya. Bahan-bahan tadi kita perlu blender. Okey, ni hasil dia barang-barang tadi kecuali serai Okey, tu lengkuas, halia, bawang putih dan juga bawang merah kita blenderkan dia. Kita blenderkan dia sampai jadi sebati, tambahkan sedikit saja air. Okey, kita teruskan juga kacau teruskan dia kacau kacang ni sampai dia jadi garing. Okey, kalau korang nak buat kuah kacang tu untuk sate, okey, buatlah penyediaan untuk sate. So sambil tu untuk saya nak buat untuk apa, nasi empek lah. So ketupat mini ni korang rebuskan terpulang dalam masa sejam, lebih kurang sejam 15 minit ke sejam setengah ke. Rebuskan dia sampai dia empuk. So tambahkan sedikit garam. Jangan lupa tambahkan sedikit garam. Okey, teruskan kacau teruskan kacau kacang tersebut tadi sampai dia nampak hampir garing. Okey, nak cepat masak, korang tutup periuk tersebut, tutupkan dia supaya wap dia hanya berada dalam lingkungan periuk tersebut saja. Okey, nampaknya kita dah boleh angkat jangan sampai terlampau hitam sangat, nanti tak sedap sangat, terlampau garing. So nampak macam dah boleh angkat, so kita angkat. So sekarang kita dah angkat, so kita biarkan dia lebih kurang dalam 20 minit ke, nak sejukkan dia. Macam ni masih panas masih panas, so jangan pegang. Tunggu lebih kurang dalam 15 minit ke 20 minit ni dah sejuk sikit. Okey, baru kita asing atau sisihkan kulit kacang tersebut. Teruskan proses mengasingkan dia kita mengasingkan kulit daripada kacang tersebut. So lepas kita asingkan dia, kita tampikan dia supaya kulit dia terasing daripada kacang tersebut. Kalau boleh buat kat luar lah, dekat-dekat dengan angin, kalau tak bersepah rumah. Okey, so kita teruskan asingkan kulit daripada kacang tersebut. Tadi tu korang masukkan ke dalam blender kacang tadi, terus korang blender sampai separuh hancur, jangan terlampau hancur. So tak sedap lah kacang kita kalau rasa macam serbuk-serbuk je. Okey, so kita teruskan blender. Inilah hasil dia lepas kita blender kacang. So buat sampai jadi macam ni. Ni antara bahan-bahan yang kita dah siapkan untuk ditumiskan. So kacang, cili dan juga bawang seperti bawang putih, bawang besar, halia, lengkuas dan juga serai tadi So kita teruskan kepada proses untuk kita penyediaannya. Okey. Hasil dia daripada kita sediakan bahan tadi. Okey, kacang tadi yang kita telah masak dan juga kita telah blender, dan juga cili. Okey, dan juga ni dia. Okey, bawang putih, bawang besar, halia dan juga lengkuas. Okey, ni serai dia Okey, so kita teruskan kepada cara penyediaan dia pula. Okey, check it out. Okey, kita panaskan kuali dulu Lepas kita panaskan kuali, kita terus masukkan minyak. Okey. Boleh terus masukkan minyak sedikit sahaja, tak perlu banyak. Okey, ada yang suka gunakan mentega ke margarin ke, terpulang. So saya suka minyak. Okey. Okey, kita panaskan minyak tersebut. Lepas tu bila minyak kita dah mendidih, kita terus masukkan bawang. Okey, barang yang kita dah blender tadi, bawang putih, bawang merah, serai dan juga bukan serai halia dan juga lengkuas. Okey, kita panaskan dia, kita masak, kita kacau dia sampai dia naik garing, naik bau dia. Kemudian kita masuk bahan seterusnya nanti.
Okey, kacau kita kacau dia sampai dia naik bau. Sambil tu kita tengok-tengok sekali kita punya nasi empek tadi macam mana, dah masak ke belum. Okey, nampak belum lagi Jangan lupa masukkan garam ke dalam nasi empek kita tadi. Okey, teruskan. Kita mengacau kacau bawang putih tadi, kacau bahan-bahan blender tadi. Okey, nampaknya dia dah pun mendidih dan bau dah pun naik. So kita masukkan sedikit cili Kita masukkan cili terpulang pada cili korang. Kau nak pakai cili kering ke atau cili blender, cili bob. So kat sini saya gunakan cili kering. Okay, kita masak cili kering tu sampai dia mendidih sampai dia naik betul-betul merah, baru kita masukkan bahan seterusnya. Okey, bila nak mendidih tu kan kita terus masukkan serai supaya dia bau dia serasi. Bau dia punya ni akan serasi dengan cili dia dan juga bahan-bahan yang kita blender tadi. Yang kita dah tumiskan tadi. Okey, teruskan kacau dia sampai dia mendidih. Okey, sambil tu kita pecahkan gula Melaka Kita potong gula Melaka ni, kita ambil. Okey, ada yang suka bubur gula pasir saja, terpulang lah. So saya lebih suka bubur gula Melaka sedikit, gula pasir sedikit. Nampak? So kita teruskan kacau dia bahan tumis kita tadi sampai dia betul-betul mendidih dan juga kurang sedikit dia punya nampak macam air tu kan. Okey, so sampai dia nampak kurang sedikit. Nampak? So kita kacau dia terus, kita teruskan kacau dia, sampai dia nampak naik minyak. Nampak? Ini dia, belum lagi sampai dia nak minyak sekarang, baru kita masukkan bahan yang lain. Nampak bau pun dah naik, so minyak pun dah pecah. So rasanya dah boleh kita masuk bahan seterusnya. Okey, kita terus masukkan bahan dia, bawang. Bukan bawang, apa nama tu? Kacang yang kita dah blender tadi. Kita masukkan kacang dan kita terus kacau. Okey. Okey. Nampak pekat Bila nampak pekat tu kita tambahkan sedikit air lagi. Okey, cukup. Kita teruskan kacau dan tambah sedikit air lagi untuk kacau. Okey, nampak. Kita terus masakkan dia, terus mendidihkan dia. Biar dia mendidih lagi. Barulah kita masukkan garam, gula, ikut cita rasa kita. Okey, kita dah masukkan kacang tadi. So kita terus masukkan gula Melaka tadi. Sedikit gula Melaka dulu. Kemudian kita terus masukkan gula pasir. Okey, kejap lagi kita masukkan gula pasir. So saya kalau kuah kacang ni saya suka lebih kacang. Terpulang pada korang. Tapi bila korang kurangkan kacang dia, warna dia nampak lain. Warna dia nampak warna cili sahaja, warna merah-merah. So saya suka lebihkan kacang. Saya nampak suka kuah dia warna nampak lebih-lebih kepada merah kepada coklat. Okey. So kita dah masukkan gula Melaka, and then lepas ni kita masukkan gula dan juga garam. Okey, tengok. Okey, inilah hasil dia. Saya suka lebih sedikit dia punya kacang. So kita masukkan garam dan juga gula secukup rasa. Sekarang ni kita masukkan dia punya gula dahulu. Okey, selepas kita masukkan gula Melaka tadi, kita masukkan garam dan juga gula. Okey, yang ni masukkan apa? Gula dia. Gula lagi.
Okey, terpulang pada korang. Ada yang suka manis, ada yang suka masin-masin sikit. Okey, ada orang dia suka bubur daun limau saya tak suka. Masakan saya kalau masak macam ni saya tak suka bubur daun limau. Kalau masakan jadi tumis tu lain cerita lah. Kalau nak masak apa, berlauk tu. Okey, kalau masakan macam ni saya tak suka bubur daun limau. Okey, sambil korang menunggu masak tadi, korang bolehlah sediakan bahan-bahan untuk masak tengah hari. Okey, sementara tunggu dia mendidih. Okey, tapi korang jangan lupa bila korang dah siap masak nanti, bila dia dah siap masak, bagi pada sama jiran sama. Bagi pada jiran sebelah, dia dah bau tu. Okey, kejap lagi kita tunggu kita tunggu dia mendidih dan juga kita tengok hasil seterusnya. Okey, kita teruskan kacau dia sampai dia mendidih. So abang-abang yang duduk kat rumah tu jangan jadi raja-raja pula Tolong juga isteri kat rumah tu yang kat dapur tu, so penat dia nak masak. Sambil tu kita boleh belajar macam mana nak masak, apa yang diperlukan. Okey, so kita terus kacau sampai dia mendidih dan kita akan lihat hasilnya sebentar lagi. Okey, nampaknya inilah hasilnya. Kita buat kuah kacang tadi dan juga nasi empit. So selamat mencuba. Kalau ada yang salah silap tu, sorry saya tak pandai masak. Okay, and then kalau ada resepi yang baru tu, korang boleh komen dekat bawah. Okay, dekat description kat bawah. Okay, terima kasih, selamat mencuba, selamat menjamu selera. Dan juga jangan lupa, jiran-jiran dah bau tu, hantarkan sedikit pada mereka, dapat rasa seorang sedikit. Okay, jangan lupa juga korang ni nak pesan ni, jangan lupa subscribe, like dan juga share video saya. So YouTube saya ada tertera dekat bawah. Okay, so terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.